Si Rambo ni telah merogol mangsa tu 2 kali, okey. And then lepas tu dia pernah didapati membunuh seorang remaja perempuan di mana dia telah menghiris leher perempuan tersebut dan juga menghancurkan bahagian tubuh wanita remaja berkenaan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda di luar sana, konco-koncoku. Welcome to my channel. Pertama kali, terima kasih kerana klik video ini untuk mengetahui konten-konten yang saya keluarkan seterusnya. Dan terima kasih kepada anda yang rajin menonton. Dan juga jangan lupa untuk siapa yang belum subscribe my channel. Dan juga turn on your notification untuk mengetahui konten yang saya keluarkan. Baiklah, kali ini saya akan share kisah jenayah jam yang pernah berlaku di negara kita satu ketika dahulu. Ianya mengisahkan tentang seorang perogol bersiri dan juga pembunuh yang famous dengan gelaran Rambo Bentong. Hari itu saya ulas mengenai Bentong kali kan, tapi ini Rambo Bentong. Kekejaman Rambo Bentong betul-betul menjadi sejarah hitam penduduk di Bentong, dan akibatnya ramai juga yang trauma dan tinggal dalam keadaan takut akibat jenayah yang dilakukan penjenayah ni. Penjenayah ni turut didakwa di mahkamah atas 7 pertuduhan jenayah rogol dan bunuh di Bentong. So kalau korang nak tahu kisah selanjutnya, jom into the story. Nama sebenar Rambo Bentong adalah Rabidin Satir yang berasal daripada Sabah. Dan kenapa dia digelar Rambo Bentong adalah kerana dia ni dikatakan suka tinggal bersendirian di dalam hutan dan membuat pondok-pondok berasaskan kanvas di dalam hutan dan bersendirian. Dia suka menyendirilah. Dan juga dilaporkan si Rambo Bentong ni suka menggunakan pisau Rambo. Korang tahu kan pisau lipat yang macam Rambo punya tu dalam movie. Dia suka guna tu. That's why dorang gelar dia Rambo Bentong. Dan ada juga cerita yang mengatakan bahawa dia ni suka persekitaran yang sejuk. Jadi sebab tu dia tinggal di dalam hutan sendirian. Dan mangsa si Rambo Bentong ni pula tidak terhad kepada wanita dewasa saja, malah kanak-kanak serta remaja pun dia jadikan mangsa juga, guys. So memang dia ni seorang yang sangat kejam dan keji jugalah. Manakala guys, pada masa tu penduduk kampung kecoh pasal ancaman orang minyak. Ialah tahun masa tu kot. So memang famous cerita orang minyak dan juga mitos-mitos yang lain lah. Cerita pasal orang minyak tu lagi famous disebabkan rentetan kes-kes rogol dan bunuh ni berleluasa di Bentong pada waktu itu. Yang dorang tak tahu sebenarnya si Rambo Bentong yang buat, bukannya orang minyak. Dan ada juga kata penduduk kampung, dorang cuba mengejar orang minyak yang dorang nampak. Cuma kononnya kelibat tu dapat menggaibkan dirinya. So cerita ni tak tahu kesahihan dia, mungkin ditokok tambah oleh penduduk kampung dan juga dari mulut ke mulut. Tapi yang pastinya pada masa tu dan di tempat tu, para gadis yang ada di sana berasa sangat takut sebab jenayah tu berleluasa dan juga penjenayah dia masih bebas. So di sini saya akan kongsikan dengan korang semua jenayah terakhir ataupun kes terakhir yang menyebabkan si Rambo Bentong ni ditangkap. Yang melibatkan pasangan suami isteri di Bentong. Menurut kisah yang diceritakan, semasa si Rambo Bentong ni memecah masuk rumah pasangan ni, dorang sedang tidur nyenyak di ruang tamu. Sedar-sedar si Rambo ni sudah di hadapan mereka dan dorang pun terkejut lah. Bangun je terus tiba-tiba ada satu kelibat yang dorang tak kenali ada di depan dorang, yang sedang memakai topeng dan berpakaian ala-ala askar, guys. Dan tanpa berkata apa-apa, Rambo Bentong ni terus memukul suami ataupun nama sebenarnya Nazrin dengan menggunakan senjata buatan sendiri. Sehingga si Nazrin ni jadi sangat lemah sebab dipukul bertubi-tubi di bahagian perut dan juga kepala. Dan si isteri Nazrin ni pula melihat suaminya yang sedang dipukul, dia try untuk membantulah. Tapi malangnya si Rambo Bentong ni terus mengugut wanita tersebut. Jika dia masuk campur, dia juga akan turut mendapat nasib yang sama. So bila isteri mangsa tu dengar macam tu kan, dan tengok keadaan suami dia yang tengah lemah sangat-sangat, dia pun buntu dan tak tahu nak buat apa.
Rainbow Bentung pun terus menutup muka isteri mangsa tadi dengan menggunakan pakaian serta memberi amaran supaya jangan melawan dan juga ikut je apa yang dia mahukan lah. Dan bukan itu sahaja kan, dia juga turut menakutkan si mangsa ni tadi. Kononnya kawan jenayahnya sedang ada di luar, seorang lagi sedang berjaga di luar. So jangan macam-macam, kalau nak larikan diri memang takkan boleh. Dengan lantas si Rambo ni terus menggeledah satu rumah tu, dalam bilik satu, dalam bilik dua, pergi mana-mana, semua seluruh rumah tu dia geledah. Dan korang tahu apa yang dia cari? Dia sedang mencari senjata api guys. Di mana dia, bila dia tak jumpa, dia terus pergi ke tempat perempuan tadi dan dia tanya, ada senjata api tak kat sini? So perempuan tu pun gelabah lah dan juga cakap terus terang lah kan, macam kita orang tak ada senjata api tu. Bila si Rambo Bentung ni dengar je jawapan perempuan tu yang dorang tidak mempunyai senjata api di dalam rumah tersebut, si Rambo Bentung ni terus hilang kawalan dan terus mengamuk. Lepas dia mengamuk and then dia mengamuk ni, dia lepas dekat suami perempuan tu, iaitu mangsa lah, si Nazrin tu. Dia pukul-pukul walaupun lelaki tu sudah tidak bermaya guys, ataupun pengsan lah. Lepas dia belasah si Nazrin tu, dia tak puas dengan tu lagi, dia rogol isteri Nazrin, iaitu mangsa perempuan tadi yang ditutup mukanya tu. Dia rogol perempuan tu. Sebelum merogol, perempuan tu dah beritahu yang bahawasanya perempuan tu sedang mengandung. Okey, saya tengah pregnant. Tapi si Rambo Bentung yang blues sangat ni, dia tak kisah, dia rogol je perempuan tu. Dan paling kejam guys, dia merogol perempuan tu di hadapan suaminya sendiri. Walaupun suaminya tengah pengsan, tidak sedarkan diri, tapi still kan depan suami and then isteri kena rogol. Memang sangat sadis. Selepas dia merogol perempuan tu, dia geledah lagi satu rumah ni sebab dia tak puas hati tau. Tak tahulah, mungkin dia dengar kabar angin ke, ataupun dia sangka rumah ni memang ada senjata api. So dia memang tak puas hati guys. Dia geledah lagi rumah ni sepuas hati dia, tapi tetap tak jumpa. Cumanya kali ni dia minta kunci kereta dekat perempuan tu. So perempuan tu pun beritahu di mana dorang letak kunci kereta. Rambo Bentung ni pergi kereta dan juga dia geledah pula kereta tu. Geledah, memang tak jumpa lah. Memang tak ada benda tu kan. So nak macam mana? So dia pergi masuk balik. Dia tanya lagi sekali, ada senjata api tak dekat sini? Ataupun di mana korang simpan senjata api? Perempuan tu pun cakap lah lagi, kita orang memang tak ada senjata api. Apalagi si Rambo Bentung ni mengamuk sekali lagi dengan melepaskan geramnya kepada si Nazrin. Walaupun si Nazrin tak sedarkan diri dah, dia belasah lagi. And then sekali lagi dia merogol perempuan tu. So dia merogol kali kedua. Okay, sampaikan perempuan tu dah merayu-rayu dah bahawa dia ni tengah mengandung, dia cakap. So berbahaya dan kasihani lah dia kan. Dan paling tak masuk akalnya, lepas dia merogol perempuan tu kali kedua, dia minta maaf dekat perempuan tu. Maafkan saya. Dan sebelum dia beredar dari tempat tu, dia sempat mencuri gelang wanita tersebut dan melarikan. Dalam keadaan yang lemah, si isteri ni terus memandu kereta untuk mendapatkan bantuan di hotel yang berdekatan guys. So sesampainya dia di hospital, dia terus pergi ke arah guard. Memang situ yang paling macam front line yang first dia akan jumpa kan. So dia pergi dekat guard tu, dia terus bagi tahu yang dia baru habis kena rogol dan suaminya dalam keadaan yang sangat parah dan tenat, dan tolonglah hantar bantuan ke rumahnya. Tas security pun menyambungkan dan memberi maklumat ke unit kecemasan dan mereka pun bergegas ke arah rumah perempuan tu. Dalam on the way perempuan tu balik ke rumah, mangsa perempuan ni dia jumpa dengan polis peronda, kereta polis peronda lah. And then dia bagi tahu apa yang terjadi kepada dia dan lantas meminta bantuan secepat mungkin. Suaminya Nazrin dilaporkan telah meninggal dunia sehari kemudian, pagi besok tu. Dan beberapa hari kemudian barulah Rambo Bentung diberkas, yang dalam masa tu dia ni hanya menjadi suspek sahaja guys sebenarnya. Tetapi setelah kajian dilakukan oleh pihak forensik, air mani yang terdapat pada tilam dan juga kain mangsa ni sepadan dengan si Rambo Bentung, dan juga menguatkan lagi tuduhan apabila pihak polis menjumpai gelang perempuan tu, iaitu mangsa tu, di rumah si Rambo Bentung. Dan korang nak tahu, sempat juga masa polis tu nak menangkap si Rambo Bentung ni, berlakunya satu pergelutan yang dahsyat, okey, di mana seorang pegawai polis hampir kena libasan parang daripada si Rambo Bentung. Tapi syukur alhamdulillah, polis tu memang hebat. Dan dia ditangkap di dalam hutan berhampiran Taman Datuk Shah Bandar Hussein. Okey, saya
saya akan senaraikan dakwaan dan jenayah-jenayah yang si Rambo Bentong ni telah buat. Okey, di Mahkamah Magistrate Bentong, dia dituduh merogol seorang gadis 17 tahun dan juga merogol sehingga mati. Untuk Mahkamah Tinggi Rau pula, dia dituduh merogol kanak-kanak berumur 9 tahun guys. And then pertuduhan kedua merogol kanak-kanak berusia 8 tahun, merogol remaja 17 tahun dan juga merogol remaja berusia 16 tahun. Rambo Bentong pun didakwa dan dijatuhkan hukuman atas kesalahan merogol, membunuh dan juga merompak di Mahkamah Tinggi Temerloh. Dia dihukum gantung sampai mati di atas sebab membunuh, dan juga untuk kes bunuh ni, dia telah tertuduh membunuh seorang remaja perempuan berusia 17 tahun guys, di mana dia menculik perempuan tu, merogol dan juga membunuh perempuan berkenaan dengan mengerat leher perempuan tersebut. Tetapi peguam bela si Rambo Bentong ni berjaya mengelirukan fakta di mana kelakuan merogol tu tidak dapat dipastikan belum dia membunuh ataupun selepas dia membunuh. So untuk merogol remaja berusia 17 tahun ni, dia terlepas lah. Dia just tertuduh untuk membunuh sahaja untuk satu kes tu lah. Dan hukuman penjara dan sebatan atas kesalahan merogol dan juga merompak. So guys, itu sahaja kes untuk si Rambo Bentong pada hari ini yang saya ingin kongsikan dengan anda. Kes ni sangat dahsyat tau. Actually dekat Malaysia ni pun ramai dan juga banyak kes-kes yang unik dan sadis sebenarnya, yang kita tak dapat diekspos sangat dengan kes-kes tu kan. So jangan risau, saya akan try korek lagi kes mana yang sesuai untuk diceritakan dan juga saya ulas bersama korang semua. Dan jika korang ada cadangan ataupun komen apa-apa, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letak di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe my channel, okay? Untuk mengembangkan lagi channel ni dan menyebarkan info-info yang menarik, insyaAllah. Sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantar memang.